Bilangan pelancong ke Singapura menjulang 115% iaitu daripada 6.3 juta pada 2022 menjadi 13.6 juta tahun lalu. Bagi tahun 2024 ini pula, antara 15 juta hingga 16 juta pelancong dijangka datang ke sini. Ini dijangka menjana pendapatan antara 26 bilion dolar hingga 27,5 bilion dolar dalam bentuk perbelanjaan pelancongan. Demikian menurut Lembaga Pelancongan Singapura STB hari ini. Bagi keseluruhan tahun 2023, STB menyatakan Singapura dijangka menjana hasil antara 24,5 bilion dolar hingga 26 bilion dolar. Ini melebihi ramalan STB iaitu antara 18 hingga 21 bilion dolar. Kadar tersebut adalah antara 88 hingga 94% berbanding paras 2019 iaitu sebelum COVID-19. Pelancong daripada China, Indonesia dan Australia menjadi penyumbang terbesar hasil pelancongan Singapura. Anggaran awal menunjukkan para pelancong dari China berbelanja sekitar 2.3 bilion dolar di sini untuk membeli belah, penginapan, makanan dan minuman serta kos perjalanan. Pelancong dari Indonesia pula berbelanja sekitar 2.2 bilion dolar dengan hampir 1/3 daripadanya untuk membeli belah. Pelancong Australia pula menghabiskan sekitar 1,5 bilion dolar di Singapura tahun lalu. Industri pelayaran juga bertambah kukuh pada 2023 dengan jumlah rekod 2 juta penumpang. STB menambah, para pelancong juga menetap lebih lama di Singapura tahun lalu, iaitu secara purata 3.8 hari berbanding 3.4 hari pada 2019. ASEAN berusaha untuk menangani ancaman siber dengan lebih baik lagi di rantau ini dengan menubuhkan pasukan tindak balas kecemasan komputer serantau atau CERT. Tujuannya menyokong pasukan CERT di negara-negara anggota dengan memperkukuh perkongsian maklumat dan amalan terbaik yang berkaitan serta mengadakan latihan tubi. Thailand pula mencadangkan supaya ditubuhkan sebuah pasukan untuk menangani penipuan online. Itulah yang menjadi agenda mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN keempat yang berlangsung di sini. Ia bertujuan menangani isu-isu digital yang semakin muncul. Di upacara pembukaan pagi tadi, Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata, ASEAN yang lebih bersepadu dan terhubung secara digital boleh menimbulkan lebih banyak potensi. Beliau menambah, blok serantau ini memainkan peranan penting dalam memajukan tabir urus kecerdasan buatan atau AI. The current wave of digital technologies sweeping across the world has the potential to sow distrust and deepen fault lines in society. Misinformation and disinformation can be supercharged with deepfakes generated by AI. All governments will be challenged to ensure that digital developments are built upon a strong foundation of trust. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Lawrence Wong akan menyampaikan kenyataan belanjawan negara di Parlimen pada 3.30 petang 16 Februari ini. Ia akan disiarkan secara langsung di pelbagai wadah media Corp seperti CNA, Saluran 5 serta stesen radio dan wadah online YouTube CNA. Orang ramai masih boleh terus mengemukakan pandangan mereka mengenai belanjawan negara 2024 menerusi agensi-agensi seperti Unit Maklum Balas Pemerintah iaitu REACH. REACH akan mengadakan 2 dialog secara fizikal menyusuli pembentangan belanjawan negara itu. Sesi dialog dalam bahasa Inggeris akan diadakan pada 23 Februari, manakala sesi dalam bahasa Mandarin akan diadakan pada 13 Mac.